Ini bab apabila seseorang bersembahyang 5 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, pernah Rasulullah SAW bersembahyang zuhur 5 rakaat. Selepas itu ada orang berkata kepada baginda SAW, adakah sembahyang telah ditambah? Nabi SAW berkata, wa ma dzaka, apa ni? Qala, orang itu berkata, sallait. Orang itu berkata, ataupun dalam setengah nuskhanya, qalu, ini para sahabat berkata, sallaita khamsan, engkau telah bersembahyang 5 rakaat. Fasajada sajdatain ba'dama sallama. Selepas itu Nabi SAW sujud 2 kali selepas memberikan salam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Alqamah, beliau berkata, Abdullah berkata, Rasulullah SAW pernah bersembahyang. Ibrahim berkata, saya tidak pasti adakah Nabi SAW melebihkan ataupun mengurangkan yakni sembahyangnya. Falamma sallama, apabila baginda memberi salam, yakni selesai memberi salam, orang berkata kepadanya, wahai Rasulullah, adakah telah berlaku apa-apa dalam sembahyang? Nabi SAW bertanya, wa ma dzaka, apa tu? Qalu, mereka berkata, sallaita kadza wa kadza, engkau telah bersembahyang sekian-sekian. Terus Nabi SAW melipat kakinya dan menghadap kiblat, lalu bersujud 2 kali, kemudian memberi salam. Falamman fatala, apabila Nabi SAW bangun daripada tempat sembahyang itu, aqbala alaina biwajhi, ataupun boleh juga falamman fatala, apabila Nabi SAW selesai bersembahyang, aqbala alaina biwajhi, baginda menghadap kami dengan wajahnya, lalu berkata, sesungguhnya kalau benar, kalau memang telah berlaku apa-apa dalam sembahyang, tentu aku telah ceritakan tentangnya kepada kamu, tetapi aku hanya manusia, boleh terlupa seperti kamu terlupa. Apabila aku terlupa, maka kamu ingatkan aku. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu ragu dalam sembahyang, maka hendaklah dia mencari yang betul, cuba mendapatkan yang betul. Falyutimma alaih, lalu dia menyempurnakan sembahyangnya, yakni berdasarkan apa yang telah ditemuinya itu, apa yang telah didapatinya. Thumma liyusallim, kemudian dia memberi salam. Thumma liyasjud sajdatain, kemudian hendaklah dia bersujud 2 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Alqamah, lagi daripada Abdullah, hadis ini juga, qala, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu terlupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali. Thumma tahawwala, kemudian Nabi SAW berpaling, lalu sujud 2 kali. Abu Daud berkata, Husain meriwayatkan hadis ini sama seperti apa yang diriwayatkan oleh Amash itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibrahim lagi daripada Alqamah, beliau berkata, Abdullah pernah berkata, menceritakan, shalla bina Rasulullah, pernah Rasulullah SAW bersembahyang 5 rakaat. Falamman fatalah, apabila dia berpaling daripada sembahyang, yakni selesai bersembahyang, tawashwashal qaumu bainahum, orang ramai berbisik-bisik di antara sesama mereka. Faqala ma sya'nukum, Nabi SAW pun bertanya, kenapa kamu berbisik-bisik itu? Yang ini bercakap di antara sesama mereka dengan suara yang tidak jelas.
Tidak jelas, itu tawaswasah. Qalu, mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah sembahyang telah ditambah? Nabi SAW menjawab, tidak. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya engkau memang telah bersembahyang, engkau benar-benar telah bersembahyang 5 rakaat. Fatala, Rasulullah SAW terus berpaling, lalu sujud 2 sujud, kemudian memberi salam. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, innama ana bashar ansa kama tansaun. Aku hanya manusia, aku tidak lebih dari seorang manusia. Aku terlupa, boleh terlupa seperti mana kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muawiyah bin Hudayj bahawa Rasulullah SAW pada suatu hari bersembahyang dan memberi salam ketika masih tinggal lagi daripada sembahyangnya 1 rakaat. Fa adrakahu rajulun, ada seorang lelaki pergi menemui Nabi SAW, tampil ke depan untuk bertemu dengannya. Lalu dia berkata, engkau telah terlupa 1 rakaat sembahyang. Faraja'a, terus lantas Rasulullah SAW kembali semula dan masuk ke masjid, dan dia suruh Bilal fa'aqama salah, dan Bilal mengiqamatkan untuk sembahyang, ataupun dia menyuruh Bilal lalu dia bersembahyang semula. Fa shalla lin-nasi rak'atan, Nabi SAW menjadi imam kepada orang dalam 1 rakaat yang baki lagi itu. Fa akhbartu bidzalika an-nas, setelah itu aku ceritakan perkara ini kepada orang. Mereka pun bertanya aku, ata'rifur rajul, kamu kenalkah orang itu? Aku berkata tidak, tetapi kalau aku melihatnya, ini aku boleh kenal. Famarra bi, tiba-tiba orang itu lalu dekatku. Faqultu, aku pun kata, hadza huwa, itulah dia orangnya. Faqalu Talha bin Ubaidillah, mereka pun berkata, oh itu Talha bin Ubaidillah. Ini apa yang berlaku lah, apa yang disebut dalam hadis ni berlaku kepada Nabi SAW sendiri, dan boleh dijadikan panduan oleh kita dalam bab sembahyang ni. Yang kita duduk bicanya, tajuk kitanya besarnya iaitu tentang sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Di sini bab apabila seseorang itu bersembahyang 5 rakaat, mana lebih daripada hak sebenar lah, 5 rakaat. Riwayat daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah, supaya tadilah, supaya kita terjemah tadi, Rasulullah bersembahyang zuhur 5 rakaat. Orang pun kata kepada dia, azida fi salah, adakah sembahyang telah ditambah? Nabi SAW tak perasan lah, dia memang tidak tahu, tak ingat. Qala, dia berkata, wa madzak, apa tu? Apa ni? Boleh jugalah. Qala, orang itu berkata, engkau telah bersembahyang. Ini bahasa Arab dia, kalau nak kira dari segi asal dia, sallaita tu engkau lah. Kalau kita nak terjemah ke Melayu, tuan pun boleh, tak ada masalah. Tuan telah bersembahyang 5 rakaat. Tapi kalau nak kira asalnya serupa lah, dia serupa. Jadi engkau lah mana dia. Engkau telah bersembahyang 5 rakaat. Jadi makna lebih lah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan sahabat-sahabat ini jelas sembahyang ni berapa rakaat, sembahyang ni tak ada tukar. Kalau ada berlaku apa-apa, dia akan berasa pelik lah, lain daripada biasa lah, sehingga dia tanya apa gitu. Dia akan tanya. Maknanya sembahyang kita sembahyang ni jelas berlaku. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isyak 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Daripada kita tengok hadis ni, kita boleh tahu sahabat faham ni 3. Kalau ku rasa, dia kata ku rasa lagi. Kalau lebih kau lebih tu tadi.
Maklum. Maklum. Dan bilangan semaya itu termasuk di dalam perkara yang dimaklumi daripada ajaran agama bid-darurah. Bid-darurah. Yang ni dengan senang semua orang tahu. Hak jahil setengah mana pun tahu. Hak lagu ni kalau orang ingkar, nafikan, tolak, tak terima, maka rosak akidahnya. Rosak akidahnya. Lepas tu Nabi SAW sujud 2 kali. Dia sujud 2 kali. Tak ada sebut di sini. Seperti sebelum ni kan kita sudah jumpa dah, ada setengah-setengah riwayat menyebutkan dia takbir dulu, lepas tu takbir pula untuk sujud. Jadi bagi orang yang mengatakan tak ada takbir tu, dia kata sinilah salah satunya dalilnya. Tapi bagi orang yang kata ada, dia kata sini tidak nak ayat pasal takbir. Sebab takbir untuk sujud tu pun tak ada. Tak nak kira. Dia sujud 2 sujud. Gitu je. Adakah dia bertakbir sebelum setiap kali sujud tu 2 kali tu adakah dia bertakbir? Tak ada sebut. Bukan bermakna tak ada. Itu memang ada. Sekurang-kurangnya sujud untuk takbir untuk sujud. Turun sujud. Hak tu boleh dikatakan sepakatlah, terimalah. Memang ada takbir tu Allahu Akbar. Sujud. Adapun takbir mula-mula sebelum sujud, sebelum takbir untuk sujud tu, hak tu masih khilaf lagi. Di sini walaupun tak ada sebut takbir, memang ada takbir tu ke mana-mana. Cumanya orang yang kata ada 2 lah takbir, takbir untuk masuk sah, lepas tu takbir untuk sujudnya, dia kata 2 berdasarkan riwayat lain lah. Kalau kita sudah jumpa dah dulu. Kalau orang yang terima sah saja, dia kata hak ni sah lah berdasarkan riwayat dulu lah. Hak ni tidak dapat menentukan takbir tu 2 ke, iaitu untuk masuk dan untuk sujud tu, ataupun sah. Tak boleh nak ditentukan di sini. Seterusnya iaitu Nabi SAW sujud sahwi ni selepas dia beri salam. Selepas dia beri salam, zahirnya apabila kata salam ni, maknanya beri salam keluar daripada sembahyang itulah. Beri salam keluar daripada sembahyang itulah. Mana selepas daripada habis. Selepas daripada fasajada sajdatain ba'da ma sallama. Selepas daripada beri salam, dia sujud 2 kali selepas daripada beri salam. Jadi beri salam tu salam mana? Situ. Hak zahirnya salam ni salam selesai sembahyang lah. Jadi hak ni dia beri salam pula ke? Tidak jelas. Hak maksud ba'da ma sallama ni selepas dia beri salam, dia tak ada kira-kiranya selesai dah sembahyang. Lepas pada tu bila orang sebut kepada dia, dia pun sujud 2 kali. Tak ada sebut lepas pada tu dia beri salam pula. Ba'dama sallama tu hak tadi, hak sembahyang hak asar. Memang beri salam dah. Lalu sahabat kata, ada tambah kau sembahyang? Gapo dianya? Nabi kata. Sahabat kata, tuan telah sembahyang 5 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Sujud tadi selepas beri salam dah lah, kira salam selesai sembahyang tadi. Di sini tak ada sebut dia beri salam pula. Bagi orang yang pegang selepas sujud sahwi ni, walaupun selepas salam, sujud sahwi dia tak ada salam, ni dalil dia. Dalil dia. Adapun orang yang kata beri salam pula selepas daripada sujud sahwi, hak selepas beri salam tu, hak selepas beri salam sembahyang asar tu, ada beri salam pula, ada juga hadisnya. Jadi itulah sebab jadi khilaf. Jadi kita nak pakai mana-mana pun tak apa. Nak pakai mana-mana pun tak apa. Walaupun sudah disebutkan sebelum pada ni, kalau nak kira dari segi mazhabnya, mazhab ni begini, mazhab begini, ni kita ayat dah pula. Ayat dah. Tak apalah. Nabi SAW sujud selepas beri salam. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW sembahyang 5 rakaat tu dengan terlupa. Sebab dengan sengaja tambah tak boleh. Nabi pun tak boleh kalau tidak dengan perintah. Kalau dengan sengaja batal sembahyang. Tak boleh tambah. Ni tidak jadi batal sebab dia sambung semula, tidak kata sambungnya. Nak tampung hak tadi. Tidak kata tak sah. Kalau tak sah, mayah mulalah. Sebab apa yang jadi sah tu? Sebab terlupa. Maknanya
keadaan terlupa ni dia ada hukum berbeza daripada hak sengaja. Ada hukum berbeza daripada hak sengaja. Yakni Nabi SAW tidak duduk pada rakaat yang keempat. Rakaat yang keempat tu dia serah macam rakaat yang ketiga lah, tidak duduk kan, tidak ada tahiyat tu, tidak ada tasyahud tu, dia tidak duduk. Jadi semaya dia tidak batal sebab dia terlupa. Dan dia tidak duduk kira-kiranya di situ mengikut semua ni setuju belaka. Kalau tidak duduk, ginilah hukumnya, iaitu tidak batal. Mana pada rakaat yang keempat tu dia tidak duduk, dia terus bangun, dia kamat ke rakaat yang ketiga. Jadi rakaat yang keempat tu dia bangun. Itu mengikut pendapat jumhur ulama. Imam hak tiga lagi, imam empat hak tiga tu semua kata lagu tak batal. Tetapi ni dalam kitab kita ni pun ada 387 data sekali. Imam Abu Hanifah dan Thawri mengatakan kalau pada rakaat yang keempat tu seseorang tu tidak duduk, walaupun dia terlupa tadi, dia tidak duduk, dia tidak bangun, dia tidak duduk pada rakaat yang keempat, batal sembahyang. Mengikut Abu Hanifah dan Thawri. Mengikut jumhur ulama tidak, tak batal. Kalau dia sudah duduk dah pada rakaat yang keempat tu, dia duduk dah. Dia duduk dah lah, kadar tasyahud lah, duduk. Lepas tu dia pun bangun pula. Untuk rakaat yang kelima dia bangun. Dia kena tambah rakaat lagi lepas hak lima. Maknanya kena tambah lagi jadi 6. Dan hak lima dan 6 tu jadi sunat kepada dia. Tapi sunat pun tidak takbiratul ihram suku. Hak tadi juga sekali hak tu. Dia jadi sunat. Ini kalau dia duduk pada rakaat yang keempat. Maka sembahyang dia tu hak 2 rakaat tu jadi sunat. Tetapi hadis ini menolak, tak sesuai lah dengan pendapat mereka tu. Sebab Nabi SAW 4 rakaat tak ada jelas itu dia sebut. Dia duduk ke, dia tidak duduk ke, tapi hak batal tu tentu tidak. Yang adanya Nabi SAW sujud sahwi saja. Sujud sahwi saja. Sebab itulah jumhur ulama ni, termasuklah imam hak 3 lagi, iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia kata kalau seseorang itu dia bangun, dia sudah sembahyang 4 dah, dia bangun untuk rakaat yang kelima, jadi lagu mana? Boleh jadi tu macam-macam tu, boleh jadi tu. Yang pertamanya di sini dalam kitab dia ada sebut bawah, muka surat tadi bawah, bal yarji'u ila al-qa'dah. Dia kena duduk. Kena duduk kullama tadhakkara, bila saja dia ingat. Tak kira dia duduk lagu mana, dia bangun tu dalam keadaan rokok dah kau pula, bila dia ingat, ataupun dalam keadaan qiyam lagi ke, ataupun dalam keadaan lagu mana pun tak kira, dia duduk. Duduk sama ada sebelum rokok ataupun selepasnya, ketika teringat duduk. Sama ada dia telah duduk tadi untuk tasyahud ataupun tidak, tak kira. Gitulah. Maknanya hak dia nak duduk tu, dia duduk tu untuk tasyahud ke ataupun tidak, tak kira. Inilah pendapat 3 imam lagi tu. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah tidak jadi batal kalau tidak duduk pada rakaat yang keempat. Kalau duduk pada rakaat yang keempat, kena tambah solat lagi. Kalau tak tambah solat lagi, batal mengikut dia. Itu mengikut dia lah, Abu Hanifah dan Thawri itu. Tetapi hadis ini nampaknya tidak menyebelahi dia lah. Tidak menyebelahi puak-puak dia tu. Walaupun di sini dia bahas panjang, tapi itu bahas dari segi fiqh, bukan dari sudut hadis. Hadis yang terang tidak menyebelahi mereka, gitulah. Terus kita pergi lagi. Riwayat daripada Ibrahim, daripada Alqamah,
qala Abdullah berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang. Ibrahim berkata, saya tidak pasti adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, melebihkan sembahyang dia tu daripada hak sebenar ataupun mengurangkan. Saya tak pasti itu. Bila dia beri salam, orang pun kata ke dia, wahai Rasulullah, adakah telah berlaku apa-apa dalam sembahyang? Dia pun kata, gaponya? Mereka pun kata, engkau telah sembahyang sekian-sekian. Sebab dia, Ibrahim kan, dia tak ingat tu. Dia kata, engkau telah sembahyang sekian-sekian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lipat kaki dia. Mana duduklah, duduk dan menghadap kiblat. Lalu sujud 2 kali, kemudian memberi salam. Lepas pada tu lepas pada selesai tu, beri salam tu, selesai sembahyang lah, menghadap kami. Dia pun pusing menghadap pada kami, muka dia. Dia pun kata, kalaulah memang ada berlaku apa-apa perubahan pada sembahyang ni, aku royak dah lah. Tapi aku ni sebenarnya manusia, boleh terlupa, supaya kamu juga, bila aku terlupa, kamu ingatkan aku. Dan dia pun kata, bila seseorang daripada kamu syak dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia mencari, cuba fikir, cuba ingat hak mana adalah hak betul. Hak betul lagu mana. Jadi berdasarkan hak betul tu, dia sempurnakan sembahyang dia. Jadi hak cuba ingat, jadi hak betulnya 3, bukan 4 dah, misalnya kita kata. Jadi dia teruskan sembahyang dia berdasarkan hak 3 tu. Hak dia sudah maknanya pastikan, kita kata, ataupun berat balik hak tu lah. 3 nak banding dengan hak 4 tu, kita kata. Lepas tu sempurnakan berdasarkan hak tu, tambah sesuatu lagi lah. Lepas pada tu beri salam, lepas pada tu sujud. Maknanya beri salam dulu dan sujud sawi tu, sujud 2 kali tu selepas pada salam juga dalam riwayat ini. Dan riwayat ini sebenarnya riwayat orang yang sama juga tadi. Cuma kita perhatikan sana alih atas tu serupa ya. Ibrahim daripada Alqamah, daripada Abdullah. Abdullah tu maksud Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau dalam kitab hadis ni dia kata Abdullah, dia tak kata Abdullah bin ni, maka Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Yang kedua tengok pada anak murid dia tu. Ambil daripada dia. Kalau Alqamah ni dia tak ambil orang. Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada orang lain mesti dia royak bin gapo-gapo. Kalau kata Abdullah saja tu, tentu dah maksud dia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau nak kira riwayat ni, hak ni hak ambil daripada Ibrahim, daripada Alqamah ni, iaitu Mansur. Hak ni hak kita dah baca. Hak tadi hak ambil daripada Ibrahim, daripada Alqamah, siapa dia? Iaitu Hakam. Itu 2 orang anak murid Ibrahim itu, Hakam dan Mansur. Dalam riwayat Mansur ini, Ibrahim tidak pasti. Aku tidak pasti dia adalah kelebih ke sembahyang tu atau alah kurang. Dia tidak pasti, dia tak ingat. Tapi dalam riwayat Hakam tadi jelas dia sembahyang zuhur dan dia pelebih. Padahal riwayat dia juga, riwayat Ibrahim tu juga, anak murid hak nama Hakam tu sebut dengan jelas sembahyang tu sembahyang zuhur. Hak silapnya adalah kelebih, iaitu Nabi sembahyang 5 rakaat. Hak riwayat ni Mansur ini tidak, dia tidak ingat. Jadi mana orang yang sama lagu mana? Sebab ni cerita ni masalah lain dia cerita ni. Imam Abu Daud dia ambil sebagaimana yang diceritakan. Ini kita tak boleh kata lagu mana sini dia tak ingat, sini ingat. Orang kan ketika tu dia ingat, ketika tu dia tak ingat. Walaupun untuk guru besar pun dia ada ketikanya tak ingat. Nak mana? Ibrahim tu orang besar lah. Jadi Ibrahim tu orang besar, Ibrahim An-Nakhai orang besar. Tapi di sini ketika dia lupa. Ketika dia meriwayatkan kepada Mansur ni dia tak ingat, dia tak pasti. Tapi ketika dia meriwayatkan kepada Hakam tu jelas dia ingat.
Jadi dengan sebab itu mereka pun kata engkau telah semaya gini-gini, gini-gini saja. Dia tak kata engkau telah semaya 5 rakaat seperti tadi. Dah. Sebab dia tak ingat. Nabi SAW pun lipat kaki menghadap kiblat. Yang ni menghadap kiblat lah. Fathana rijlahu wastaqbala al-qiblah fasajada sajdatain. Nabi SAW pun lipat kaki dia dan menghadap kiblat. Jadi lipat kaki dulu kau. Kalau lipat kaki dulu dia tidak menghadap kiblat, lepas tu nak menghadap kiblat lagu mana? Payah juga kita kata. Pusing lagu mana? Itulah benda. Dia kalau kita mengaji bahasa Arab mudah ya. Wow tu atah limutlaqil jam'i. Itu makna dia. Wow tu limutlaqil jam'i. Kalau sebut kemudian pun bukan bermakna dia tu dibuat kemudian. Menghadap kiblat tu bukan makna dibuat kemudian. Makna lipat kaki dulu. Tidak makna gitu. Lepas tu kita nak tahu pun hak mana sahabat lagu mana. Kalau lipat kaki dulu payah lah. Menghadap kiblat dulu lah. Lepas tu sebut kemudian tak ada masalah. Tu. Sebab kita kata Zaid dan Khalid masuk. Siapa dia masuk dulu? Kalau bahasa Arab kalau kata dan dengan waw gitu. Tak tentu tu. Kita tak boleh kata hak sebut Zaid dulu tu maka Zaid masuk dulu. Tak boleh. Tak boleh buat keputusan gitu. Boleh jadi Khalid tu hak masuk dulu. Boleh jadi Zaid sungguh hak sebut dulu tu masuk dulu. Dia tidak nak ayat tu siapa dia masuk dulu. Dia nak ayatnya kedua-duanya masuk. Kedua-duanya masuk gitu. Tapi kalau dia kata dakhala Khalid, dakhala Zaidun fa Khalid. Itu tentulah Khalid itu ke dia. Khalid itu ke dia, Zaid itu masuk dulu. Tentu. Tapi kalau waw ni tak. Sebab tu dia nak hadis ke apa Quran apa dia kena reti dulu hak tu. Kalau tidak gak maka zahir gitu gak lipat dulu. Lepas tu gak pusing. Hak tak kira lah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat dulu. Lepas tu lipat kaki. Lalu dia sujud. Mana sujud tu kemudian selepas daripada menghadap kiblat, selepas daripada lipat kaki baru sujud. Itu fa sajadah. Situ fa dia tidak kata wasajadah. Fa sajadah. Maknanya sujud tu selepas. Tentu dah ke dia. Kemudian dia bui salat. Dia bui salat. Sujud 2 kali lepas tu dia bui salat. Maknanya sini menunjukkan selepas sujud sahwi tu ada salat. Ni riwayat. Sebab apa dia bui salat dia kata lepas pada sujud 2 kali tu. Sallama dia bui salat. Lepas dia kata thumma kemudian. Kalau bahasa Melayu dia tidak apa tegas. Kalau dalam bahasa Arab ni tegas. Kalau thumma mana lagu lah. Fa lain. Macam saat ni. Dia pun menghadap kiblat, lipat kaki, lalu sujud. Hak sujud tu selalu. Lepas pada lipat kaki tu selalu. Thumma ni tidak selalu. Lepas pada sujud tu tidak selalu. Lama juga. Itu makna thumma. Thumma litartib wat tarahi. Dia kata mana lambat buat tu. Hak salat tu lama juga. Tidak selalu supaya sujud tadi. Gitu. Ya ada makna tu. Kalau kita bahasa Melayu kemudian kita tak boleh faham gitu. Zaid datang, kemudian Khalid. Kemudian tu selalu ke lama. Kita tak boleh nak kata. Kalau hak selalu dia kena kata fa. Kalau hak lambat sikit dia kena kata thumma. Gitu. Gitulah kaedah. Tapi kalau kita payah juga nak faham tu. Kaedah Melayu tu lagu mana? Dia kena rayak lah. Lama selepas tu. Kalau selepas tu saja tak jelas lagi. Beberapa ketika selepas itu misalnya dia kena kata gitu. Dengan sebutir kemudian tu selepas tu tak boleh faham selalu ke lama ke selepas tu tak boleh. Itu bezanya. Macam sini thumma sallama. Maknanya sujud tu lama katlah. Sujud, lepas bangun, sujud, lepas tu bangun pula. Jadi kalau thumma bila bangun tu pula daripada sujud tu kira-kiranya tayak pula lah. Hak tu yang jadi thumma sallama tu isalah tu lama. Daripada situlah ulama-ulama yang mengatakan lepas pada sujud sahwi, hak selepas salat saat ni, lepas pada sujud sahwi tu tayak pula. Lepas tu baru salat. Lepas tu lama lepas pada tu.
Kalau lepas sujud selalu pergi salat, dia tidak kata thumma, dia kena kata fasallama. Dia kena kata gitu. Dia tidak, dia kata thumma sallama. Bila selesai tu dia pun paling ngadap muka pada kami. Dia pun kata, kalau sungguhlah berlaku, tak apalah, sebab kita terjemah tadi. Jadi kita sudah terjemah dah. Di sini dalam riwayat ini Ibrahim tidak pasti Allah kelebih ke Allah ku, Tadi dalam riwayat tadi jelas dah Allah kelebih lah, sebab sembahyang di sembahyang zuhur jelas dah tadi. Begitu juga dalam riwayat Hafsah lagi kemudian, dua hadis kemudian daripada hak ni kita baca tu jelas juga dia sebut riwayat Ibrahim juga. Riwayat Ibrahim juga, orang yang meriwayatkan daripada dia Hasan bin Ubaidillah. Hasan bin Ubaidillah, orang lain pula. Sini juga disebut jelas 5, maknanya Allah kelebih. Hanya dalam riwayat Mansur ini, Mansur ni riwayat Ibrahim tak jelas Allah kelebih ke Allah ku, Syak di sini berlaku pada Ibrahim. Yang Nabi sujud sahwi ni kerana dia telah tersalah melebihkan ke ataupun mengurangkan, itu dia tidak ingat dalam riwayat Mansur ini. Begitu juga dalam riwayat Bukhari, jelas maknanya Allah kelebih, jelas Allah kelebih, jelas Allah kelebih. Kemudian sembahyang ni sembahyang apa dia? Kalau kita tengok tadi dia sebut sembahyang zuhur, sembahyang zuhur. Dalam riwayat kemudian ini dia tak ada sebut, dia tak ada sebut Nabi SAW sembahyang 5 rakaat. Riwayat awal-awal tadi kita baca dia sebut zuhur. Dalam Bukhari sebut zuhur, tapi dalam riwayat Tabarani, riwayat Talha bin Musarrif, dia kata asar, sembahyang ni asar. Lagu mana? Jadi hak kemahnya ambil hak riwayat hak lebih kemah lah. Hak dalam Abu Daud ini dan hak dalam Bukhari itu zuhur. Kalau asar pun boleh berlaku juga 5 kan, bukan sama-sama 4. Tetapi apa ni, hak tepatnya iaitu sembahyang zuhur, bukan sembahyang asar. Dalam riwayat Tabarani, riwayat Talha bin Musarrif juga daripada Ibrahim disebut asar. Hak mana hak betul? Hak betulnya hak sahih. Hak sahih itulah. Hak ni tidak sahih. Kalau sahih, kalau kita kata sama-sama sahih, sama-sama sahih. Ni riwayat Tabarani, ni riwayat Bukhari, lebih hak Bukhari. Itu orang panggil kita ambil jalan tarjih. Kita kuat alik ni, kita pelebih hak ni, kita utamakan hak ni. Supaya dua orang lah rakyat kita sama-sama juru, bukan jenis pelawak belaka, sama-sama kecap betul belaka, tapi hak ni pelupa sikit. Hak ni ingat tak kuat molek. Kalau dia rakyat, kita nak pakai mana? Begitu. Kita nak pakai hak lebih kuat. Lagu tu je. Tak ada jadi masalah, tak ada jadi masalah. Setengah-setengah orang dia tidak faham, dia kata tengok hadis ni bercanggah. Hadis ni bercanggah. Itu sebab kita tak boleh pegang dengan hadis. Hak ni dalam masalah ni, kalau kita kata asar pun boleh lebih juga. 5 jadi 5 tu boleh juga. Moga asalnya 4 super dengan zuhur juga. Tetapi hak mana lebih kuat? Itu kaedahnya. Kaedahnya hak mana lebih kuat? Kita boleh pilih. Itu tu. Hak lebih kuatnya iaitu riwayat hak sahih lah. Riwayat hak lebih tinggi lah riwayat Tabarani itu tidak tinggi mana. Kalau kata sahih pun, perawi-perawi sahih dia tu tidaklah setinggi perawi-perawi kitab hak utama ni. Begitu. Jadi Nabi SAW kata, kalau berlaku sungguh lah, ada berlaku sungguh dan apa-apa, aku royak dah lah. Ni tak ada royak. Lepas tu dia pun royak. Ya jadi gini ni bapa. Royak hakikat. Innama ana basyarun. Dalam Quran Tuhan suruh kata, Tuhan suruh Nabi royak, innama ana basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Mana dari segi manusia tu serupa kamu. Serupa dari segi mana? Misalnya dalam sifat lupa, ni serupa. Bukan dari segi serupa tu dah manusia serupa kamu, aku pun tidak boleh dapat wahyu. Dah.
aku tidak jadi nabi juga. Tak, bukan nak lagu tu. Mana sifat-sifat yang biasa ada pada manusia, ada pada aku. Gitu. Bukan makna tak ada ada kata serupa dengan manusia seperti kamu, maka segala-galanya serupa. Jadi orang lain tidak jadi nabi, dia pun tidak jadi nabi. Apa makna lagu tu? Tidak. Jadi nak ayat dalam perkara-perkara ni, memang nabi itu serupa dengan manusia lain. Dari segi keperluan kepada makan, keperluan manusia biasalah. Ada sakit, ada sedih, ada suka, itu serupa manusia. Tapi dari segi menjadi nabi itu, dapat wahyu, dalam Quran disebut yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Hak tu hak beza, hak tu hak beza, hak tidak serupa. Itu dia. Kalau orang belajar mantik, dia panggil yuha ilayya tu, itu fasal. Hak tu yang memisahkan. Dia tu daripada orang lain. Manusia tu serupa dah, tapi hak tu jadi tak serupa. Dengan sebab ada yuha ilayya, fasal dia panggil. Jadi tak serupa lah. Hakikat dia tidak serupa. Jadi sebab kita kata dari segi inilah, binatang, kita ni pun sejenis binatang juga, mamalia. Sejenis itulah juga. Tetapi binatang yang boleh berfikir. Boleh berfikir. Itu fasal. Memisahkan kita, membezakan kita daripada binatang-binatang lain. Banyak dah persamaannya dari sudut-sudut lain tu, banyak dah. Dari segi berok, makan, minum, serupa lah dengan binatang lain tu. Tetapi hak ni, seada ni tak serupa. Jadi tak serupa hakikat dia. Tapi pada dasarnya ada kesamaan. Serupa juga sini. Nabi tu pada dasarnya manusia, serupa dengan kita. Tapi kerana ada yuha ilayya sana, jadi tidak serupa lagi. Jadi tidak serupa dengan kita. Di situlah. Aku boleh terlupa supaya kamu. Jadi kalau kamu terlupa, aku pun boleh terlupa juga. Jadi sifat lupa ni boleh berlaku, boleh terjadi pada Nabi. Bukan tak boleh. Kita begitu. Bukan tak boleh. Supaya orang-orang Syiah dia kata Nabi tak boleh terlupa. Tak boleh. Tak betul tu. Ni hadis ni. Banyaklah, dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Dia kata Nabi tak terlupa. Sebab apa? Sebab dia buat dah kaedah. Imam dia tu tak terlupa. Jadi kalau imam tak terlupa, Nabi terlupa, jadi kurang Nabi pula. Orang kata kita pula, kata dia. Jadi dia pun tak sama. Sama-sama tak lupa. Imam pun tak lupa, Nabi pun tak lupa. Begitu. Lepas tu dia tak ingat dah. Canggah dengan Quran, canggah dengan hadis. Jadi hak ada dalam hadis ni, dia sebut dia tak ingat dah Quran. Hak sebut dalam hadis ni, Abu Hurairah pelawak lah, orang tu, orang ni pelawak. Ramai benar pelawaknya. Kalau lagu tu Imran bin Husain pun pelawak juga. Di sini Abdullah bin Mas'ud pun pelawak juga, bukan Abu Hurairah saja. Dia jadi gitu. Punah selalu. Punah. Kita tidak kata begitu. Kita terima. Gitu. Kita waras cara kita. Akidah kita ni waras cara. Supaya kita boleh terima kan orang besar, orang tinggi, orang hebat. Kita boleh terima. Tapi dia tetap manusia. Tak boleh terima. Otak dia tu serupa kita? Tak serupa. Berapa banyak rekaan, ciptaan dia, hasil dia buat, kita tak buat agak satu. Tapi kita tetap kata dia manusia. Walaupun dia saintis, dia ahli fikir, dia gapo. Kan? Molek waras molek. Dia tetap manusia. Tidak makna apabila ada sifat-sifat ni kita sudah angkat dia sebagai malaikat. Sementara dia je ahli fikir, jadi dia bukan manusia. Apa lagu tu? Manusia tu tetap ada sifat manusia tu. Cuma manusia boleh lebih pun lain. Orang biasa ni pun boleh lebih. Orang biasa ni pun boleh lebih. Walaupun nampak serupa zahir, tapi banyak perkara kan tak serupa. Kerana kelebihan tu, apakah kita sampai menafikan dia tu sebagai manusia? Tak kena tu. Hak ni sifat manusia terlupa boleh berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tidak boleh sifat manusia ada juga tak boleh. Macam gila. Tak boleh. Sebab apa? Dia cacat tu.
Kurang Nabi tu. Jadi orang hilang kepercayaan. Bohong ada pada Nabi. Sifat manusia juga tu, pelawak. Sekali pun tak pernah pelawak Nabi ni. Nabi mana-mana pun. Kalau ada hak sebut pelawak tu, kena takwil ataupun gugurkan hak tu. Ni akidah. Gitu kaedah dia. Baru selesai. Bila aku terlupa, kamu ingatlah aku. Jadi sahabat-sahabat ni faham molek dia. Nabi manusia, lebih dia gini. Dan dia tidak kata jadi ragu pula dengan sebab dah Nabi buat apa yang tak ingat. Tak ada. Dia faham molek. Tak ada jadi masalah lalu. Dia faham molek. Apabila aku terlupa, kamu ingatkan aku. Dan hadis ini juga menunjukkan tidak boleh takhirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh. Ini perbahasan dalam usul fiqh. Usul fiqh, adakah boleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi ni dia royak sesuatu tapi perincian dia tidak royak? Waktu orang perlu dah pun dia tidak royak. Boleh kalau gitu? Misalnya semaya fardu, air semaya tu kena ambil tapi dia tak royak. Boleh? Air semaya tu kena. Jadi orang pun semaya dah. Lepas tu baru royak kemudian tak jadi semaya tak ada sebab tak ada air semaya. Air semaya ni kena. Ada kalau gitu? Tak ada. Kalau takhiril bayan tidak sampai waktu hajat boleh. Tak sampai masa lagi. Tak sampai masa lagi. Misalnya kita kata semaya ada dah, wajib dah. Tak buat lagi semaya. Tidak royak selalu. Bila kata royak semaya tu royak selalu. Air semaya kena. Tidak royak selalu. Lewat tapi tak ada semaya. Tak apa lah betul. Boleh berlaku. Tapi kalau siapa dah semaya, lepas tu royak tak jadi awak ni, tak ada lagu tu. Tu kaedah agama tu. Kaedah agama tu lagu tu. Maknanya nak royaknya lengkap, kebah. Nabi SAW tak pernah buat begitu. Sebab tu dia kata, kalau sungguh ada berlaku apa-apa, aku royak dah lah. Ni maknanya tak ada berlaku. Kalau ada perintah daripada Allah SWT, semaya ni tambah jadi 5, hak zuhur, hak 4 tu jadi 5. Kalau ada sungguh lagu tu, aku royak dah lah. Ni kalau ada sungguh, lepas tu aku tak royak sampai semaya sekali. Saat ni mu tak tahu. Mu nak kabar kau? Salah. Hak tu betulnya kena dah. Tuhan suruh 5. Ni Nabi tak royak. Padahal semaya dah. Tak ada lagu-lagu. Ni hadis dia. Kalau sungguh ada berlaku apa-apa, aku royak dah. Mana tak leh tugas sebagai seorang Nabi tu, kalau Tuhan suruh royak, dia tak royak lagi. Siapa orang buat sekali dengan dia, lepas tu silap, kocak lana. Tak ada lagu tu. Dia royak selalu benda yang perlu kalau sungguh ada. Bila tak ada lagi. Dan daripada itulah juga sahabat ni, dia tegur Nabi, dia tahu manusia ni, Nabi ni manusia ke apa, tapi mana tahu takut-takut wahyu mari kau gapo ke mana tahu. Dia duduk ingat gitu sahabat-sahabat ni. Sebab tu dia tegur, nak tahulah apa cerita. Balik Nabi pula dapat satu kaedah pula. Dapat satu kaedah pula. Iaitu tidak boleh takhir bayan an waqtil hajah. Tidak boleh melewatkan cerita penjelasan tentang sesuatu perkara lewat daripada waktu yang diperlukan. Kemudian daripada waktu yang diperlukan, dia kena royak dulu. Lepas tu dia royak kaedah lain pula. Jadi rupanya hak berlaku kepada Nabi SAW ni ada hikmat dia, gitu kan. Hikmat dia. Jadi hikmat dia ni lah, kalau lupa nak lagu mana? Kena ada hukum sujud sahwi. Orang Syiah kata, tak boleh royak saja kan? Sedap juga sekali dengar kan. Kalau royak saja boleh. Royak saja. Kalau siapa-siapa tu lupa lagu ni, kena sujud sahwi. Tak payah berlaku pada dia, boleh. Dia kata, itu guna akal semata-mata. Tak nak tengok pada kenyataan. Kok kenyataannya dah Nabi terlupa sungguh, dia pun mengaku, apa kita menafikan pula? Lebih sudu dari garpu tu buat apa? Dah dia sendiri mengaku dah, aku pun terlupa juga sebab kamu. Jadi tak ada tu. Dia kata kalau dia ni royak saja boleh dah, selesai dah, tak payah berlaku kepada dia. Ini sebab jadi kurang. Orang boleh kata, boleh jadi ayat Quran mana-mana dia terlupa kok, boleh jadi. Itu andaian saja. Boleh boleh jadi Nabi ada terlupa kok semaya apa-apa. Itu andaian saja. Cuba royak.
Betul ke Nabi ada terlupa? Ada terlupa, tapi qada ada. Tak pernah. Dia terlupa terus, tinggal dia. Tu tak tegur. Tak ada lagu tu. Kita kata yang berlaku ni kepada Nabi ni nak menenangkan kita umat ni. Kalau tidak kita rasa sedih ni. Tapi ni setara Nabi tu pernah berlaku kepada dia. Apatah lagi kita rasa tenang hati kan. Sebab Nabi sendiri kita. Itu faedahnya berlaku kepada Nabi tu. Bukan masalah dia maaf kalau dia nampak terlupa gini jadi kurang dia. Tidak masalah tu. Banyak lagi hikmat lainnya. Supaya juga Nabi misalnya kahwin. Kalau dia tidak kahwin, boleh jadi orang-orang yang warak, orang-orang soleh apa ni akan fikir lebih baik tak nikah berkali hidup ni. Boleh jadi fikir gitu. Ni kalau setara dia tu dia nikah, beranak pinak. Kita ni setara mana? Lagilah pada orang ya, itu sunnah aku. Okey. Ajak dia memberi ketenangan kepada kita. Dia terlupa, dia qada. Benda-benda nak hari ni kan, benda nak hari boleh berlaku. Jadi untuk menenangkan hati kita juga apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dia kata kalau seseorang kamu syak dalam semaya dia kena cari ya taharra. Ya taharra tu intai, cuba fikir, cuba ingat. Hak betul. Misalnya ni 3 ke 4. Cuba ingat. Jadi ingat gitu tu tak apa. Jangan duk fikir ingat sepanjang satu rukun. Tak boleh lagu tu. Duk ingat hak tu pula, bukan duk ingat cara kau sembahyang. Duk ingat hak tu. Hak kita terlupa saat ni gapo. Janganlah sampai gitu. Tapi kalau bos meta ingat itu makna taharra. Jadi tahari ni kita yakin. Kita yakin. Oh, ni 3. Saat ni kita duduk apa-apa lah kita kata antara 4 dengan 3. Kita pun cuba ingat 3. 3. Jadi kita tambah berdasarkan hak tu, sempurnakan sembahyang berdasarkan hak kita ingat tadi. Jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i dia kata kena yakin. Kalau boleh. Kalau tidak pun hak berat balik mana? Berat balik mana? Berat balik 3 ke berat balik 4? Berat balik 3. Tak apa. Kalau berat balik 4 tak apa. Kalau tidak pasti sama berat. Kena alah kurang. Sebab hak 3 tu pasti, hak 4 tu tidak pasti lagi. Begitu cara tu. Lepas tu bui salam. Walaupun bagaimanapun kita tengok sini kan, semua ni riwayat ini menunjukkan bui salam itu selepas daripada pada sujud sahwi itu selepas daripada bui salam. Bui salam. Dan ini memang tidak sesuai lah dengan mazhab Syafi'i, tidak menyebelahi mazhab Syafi'i lah dari segi sujud sahwi ni. Sebab mazhab Syafi'i kan kes apa pun dalam kesalahan macam mana pun sujud sahwi itu sebelum salam, bukan selepas salam. Jadi hak ni tidak menyebelahi mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita baca kan kita hadis ni banyak, barulah kita tahu betapa orang lain tu banyak juga hadisnya. Bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit. Kadang-kadang kita duk pasal lebih hak ni semua. Tak boleh, lebih kurang je. Mazhab Syafi'i, kau mazhab Ahmad, kau mazhab apa kau, lebih kurang. Tak boleh kata kamu kat aku. Tak boleh kata kamu kat aku. Kepada orang yang ngaji, kadang-kadang dia nampak hak ni lebih kemah, hak ni kurang kemah. Tapi di dalam masalah lain, hak ni lebih kemah, hak ni kurang pula. Begitu dia nampak. Untuk memudahkan, ulama kata ikut sah tak apa dah. Ikut sah tak apa dah. Untuk mudah. Untuk mudah. Lepas tu riwayat daripada A'mash, daripada Ibrahim juga. Tadi Ibrahim tu Alqamah, Abdullah juga. Bihadha, yani bihadzal hadis. Hak ni dia riwayatkan hadis ni juga. Qala, dia kata, bila seseorang daripada kamu terlupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali. Thumma ta'awwalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun paling, lalu dia sujud 2 kali. Qala Abu Dawud, rawahu Husain. Husain meriwayatkan serupa dengan riwayat A'mash ini. Pula dah. Tadi sesudah selesai bui salam gapo dah. Nabi hak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Selesai bui salam gapo dah semaya lebih. Sahabat pun kata, ada berubah gapo kah? Semaya 5 rakaat ni.
Hak tadi mana selepas sembahyang. Nabi SAW kata, aku ni manusia seperti kamu juga. Aku terlupa seperti kamu. Kalau aku terlupa, kamu ingat. Hak ni lepas selesai berlaku dah. Selesai sembahyang, selesai sujud sahwi, gapo dah. Selesai. Tapi kalau kita tengok riwayat Amash daripada Ibrahim ini, nampaknya hak Nabi kata ni sebelum dia tambah tu, dia tambah sujud sahwi tu. Sebelum hak tu. Jadi bila orang tegur, Nabi SAW pun kata, iaitu kalau seseorang daripada kamu terlupa, dia kena sujud sahwi. Lepas pada tu dia pun pusing. Mana kecek dulu. Bukan selesai semua. Bukan selesai semua. Lepas pada tu baru sujud sahwi. Mana kecek duduk tengah semaya tu. Hak mana riwayat ni hak lebih kemah. Imam Abu Daud dia tak berat sebelah. Kalau hak tadi, beberapa riwayat tadi semua menyebutkan Nabi SAW kecek gitu tu selepas selesai semua, selepas sujud sahwi gapo. Hak ni tidak. Lepas kecek baru dia pusing, dia pun sujud sahwi. Mana dia kata gitu dulu. Dia kata gitu dulu. Mana dalam semaya lah lagi. Kira-kiranya Abu Daud kata Husain pun riwayat lagu tu juga serupa dengan Amash tu juga. Yang ni hak dia kata tadi, aku manusia seperti kamu tadi, sebelum dia sujud sahwi, bukan selepas dia sujud sahwi. Jadi hak mana hak lebih betulnya? Hak lebih betulnya iaitu riwayat yang menyebutkan selepas selesai berlaku baru dia kecek seperti tadi. Walau bagaimanapun hak ni riwayat kemah juga. Riwayat kemah juga. Itulah sebab dalam kitab kita ni 391 adalah syarah. Riwayat-riwayat ni berbeza-beza. Ada yang menyebutkan cakap tu waqa'a fi ba'dihha qabla sujud lis-sahwi, sebelum sujud sahwi. Ada pula setengah riwayat selepas sujud sahwi. Dalam riwayat Mansur daripada Ibrahim selepas sujud dan selepas salat gapo selesai berlaku. Begitu juga dalam riwayat Hasan bin Ubaidillah daripada Ibrahim, kemudian akan datang kita akan jumpa selepas sujud dan salam juga. Tapi dalam riwayat Amash ni sebelum sujud. Lepas tu Imam Abu Daud kemah hak tu hak Amash itu. Yang ni dengan mengatakan Husain pun riwayat serupa dengan Amash juga. Maknanya hak kecek lagu tu sebelum daripada sujud sahwi dan bui salat, selepas sujud sahwi tu sebelum tu. Jadi dia nampak tak serupa tu riwayat. Tetapi mengikut kebanyakan ulamanya, mereka menterjihkan hak riwayat Mansur tu. Riwayat orang kata kecek tu selepas selesai semua. Itulah yang diterjihkan oleh Baihaqi, diterjihkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain lagi. Walaupun Baihaqi sendiri dalam kitab dia ada sebut juga ni riwayat Amash ni, mana hak sebelum daripada sujud sahwi. Dia ada sebut tu. Bahkan riwayat sebut kata kecek saat ni sebelum daripada sujud sahwi, sebelum pada salat ke apa. Hak ni dalam Muslim pun ada je. Riwayat Minjab bin Al-Harith ada. Tetapi yang lebih tepatnya iaitu hak selepas selesai semua. Riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi SAW kecek supa tadi selepas selesai semua, itu dikemukakan oleh Imam Ahmad, Muslim pun ada juga, Abu Daud, supaya kita baca tadi, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Ramailah sebut. Dan hak tu hak lebih kemah. Sebab apa? Kalau kecek tadi, kecek pada tentu dah dia anggap, dia kira kalau kata selepas tengah semaya tu, maknanya sebelum sujud sahwi, bermakna selepas dia ingat kau dia tu betul dah semaya 4 rakaat. Bila sahabat tegur, dia pun royak lagi tu. Bila sahabat tegur, dia pun royak lah seperti tadi. Hak ni cerita ni jadi serupa dengan hadis Dzuliyadain dululah. Mana kecek dalam keadaan seseorang tu ingat dia telah semaya dengan betul. Mana begitu? Bila orang kecek, mana dia tidak jelas tu, bukan sengaja tu. Mana bukan sengaja, maknanya dalam keadaan dia sedar dia duduk tengah semaya kecek. Dak, cerita lain ni. Dia ingat dia sudah selesai dah semaya. Terutamanya yang jadi masalahnya
Kalau hak tengah-tengah semaya gini, masalah kecek-kecek banyak ni, mazhab Hanafi tak boleh lah. Tak boleh benar dia kalau buat kecek-kecek ni. Dulu kita sudah jumpa dah kan, bincang panjang dah masalah tu. Jadi hak lebih kemahnya iaitu hak selepas selesai semua tu. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Hasan bin Ubaidillah, daripada Ibrahim bin Suwaid, daripada Alqamah, hak semua tadi juga. Abdullah kata Nabi SAW semaya dengan kami 5 rakaat. Pada tu bila dia selesai tu, paling tu orang pun kecek-kecek lah, bisik-bisik lah. Nabi SAW pun kata, apa ni bisik-bisik, tidak sepas sekala lah. Mereka pun kata hal zida fis salah, sebab tadi lah, sebab tadi. Ni pun maknanya dia kecek ke apa ni selepas selesai. Lepas tu baru dia kata innama ana basyarun fatala fasajada sajdatain thumma sallama. Lepas pada tu dia beri salam, lepas tu dia kata, baru kata innama ana basyarun ke apa tadi. Maknanya ni kata gini ni, kecek panjang ni selepas selesai semua, bukan sebelum sujud sahwi. Bukan. Ni riwayat ni lebih kuat lah. Lepas pada tu riwayat daripada Muawiyah bin Hudaij. Ini dia ni Muawiyah bin Hudaij. Masuk Islam sebelum wafat Nabi 2 bulan. 2 bulan sebelum Nabi SAW wafat, dia baru masuk Islam. Dan wafatnya, matinya pada tahun 52 Hijrah. Hadis ini selain daripada Abu Dawud mengemukakannya, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari dalam Kitabul Adab, dan Ibnu Hibban dalam Kitabul Salah, dan lain-lain lagi ada sebutlah ni hadis ni. Sebab itulah dia tak apa sahabat ke apa, muka dia baru. Jadi dia cerita Rasulullah SAW pada suatu hari semaya dia beri salam, padahal ada baki lagi serkaat lagi. Serkaat lagi. Dia pun balik semula, masuk ke dalam masjid. Wa amara Bilalan, dan suruh Bilal fa aqama as-salah. Zahir di sini kalau mengikut biasalah perkataan aqama dalam hadis ni dengan arti iqamah lah. Qama. Jadi dia suruh Bilal pun qama lah untuk sembahyang tu, kira berdasarkan Nabi suruh lah. Jadi maknanya sebelum sujud sahwi ni qama dulu pula dah. Kira-kira Nabi SAW pun semaya lah, serkaat lagi, tambah. Aku pun cerita ke orang lah, ni demo tu pun tanya, mu kenal ke orang tegur Nabi? Dia kata, tapi kalau tengok kenal cah. Lepas tu orang tu pun lalu. Dia kata tu betul lah orang hak tegur Nabi. Orang ramai. Tu Talhah bin Ubaidillah lah tu. Sebab Muawiyah ni pada masa tu dia baru lagi, ramai orang dia tak kenal molek. Tapi hak ni mana dia semaya sekali dengan Rasulullah. Semaya sekali. Mana kira-kiranya semaya akhir hayat Nabi lah ni. Sebab dia pun masuk Islam ni 2 bulan sebelum Nabi mati. Maknanya dia semaya sekali dengan Nabi. Lepas tu sahabat tegur. Maknanya saat akhir ni. Jadi munasabah lah kalau saat akhir memanglah dia uzur gapo kan. Adalah berlaku benda-benda seumpama ini. Jadi hak ni masalah qamat ni. Masalah qamat ini kebanyakan ulama mengatakan ini sudah mansukh. Kalau hak dia terima qamat tu dengan makna iqamah, sudah mansukh. Seperti Tahawi, dia kata ini sudah mansukh. Learn ni jangan dibuat lagu tu lah. Sudah mansukh, tak boleh pakai dah lah. Kalau ada pun, kalau aqamah tu dengan makna iqamah, maka itu sudah mansukh, tak boleh pakai dah. So, yang keduanya aqamah tu bukan dengan makna iqamah. Dia semaya, masuk semaya. Aqamah tu dia semaya. Dia suruh Bilal wipun. Lepas pada tu dia pun aqamah, yakni dakhala fis salah. Aqama as-salah, dakhala fis salah. Dia pun tu masuk dalam semaya. Mana tu masuk dalam semaya di sini tak ada menyebutkan takbir pula tu. Menunjukkan suku pula. Tak. Takbiratul ihram. Tak.
Mana masuk tu sebagai sambung. Itu makna dia mendirikan sembahyang tu. Yang ni masuk dalam sembahyang. Hak tertinggal lagi tu, iaitu rakaat lagi. Gitu makna dia. Aqama as-salah makna dakhala fi salah, masuk bersembahyang semula. Masuk bersembahyang tu tidak sujud sahwi lagi, muka tak cukup lagi. Dia cukuplah sembahyanglah rakaat. Lepas pada tu baru sujud sahwi. Bila selesai. Lepas pada tu ni cerita dia cerita lain. Cerita lain. Kisah Imran bin Husain lain. Itu sembahyang asar. Di sini sembahyang maghrib ni. Nabi SAW terlupa ni. Kisah Muawiyah bin Hudaid ni sembahyang maghrib. 2 rakaat tinggal asar lagi. Mana tinggal asar lagi tu maknanya maghrib. Kalau tinggal 2 lagi tidak maghrib lah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan hak Nabi terlupa ni sembahyang maghrib. Ni kisah ni. Sebab apa? Sebab ada kata Nabi SAW sembahyang dah, lepas tu tinggal lagi, rakaat lagi. Maknanya sembahyang ni sembahyang maghrib. Di sana yang cerita tu khirbak, yang cerita tegur Nabi tu khirbak. Di sini dalam hadis Imran bin Husain khirbak. Di sini yang tegur Nabi SAW tu Talhah. Jadi 3 cerita yang berlainan lah. Hak Zulyadain tu sah, hak Imran bin Husain tu sah, dah hak ni pula jadi 3. Jadi 3. Jadi hak Zulyadain sembahyang zuhur, hak ni hak Imran bin Husain sembahyang asar, hak ni sembahyang maghrib. Hak terlupa tu. Jadi hak ni bagi Imam Ahmad ni penting. Sebab apa? Dia nak tengok hukum. Sebab bagi dia hukum sujud sahwi ni selepas salat kau sebelum salat bergantung kepada hak Nabi, berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang tu salah tu, dia sujud sahwi sebelum salat, sebelum salat. Tak caralah kesalahan tu dalam bentuk lagu mana, dalam bentuk alah kelebih, alah kurang ke tak cara. Kita kena tengok Nabi lagu mana. Gitu. Jadi maknanya cerita lain-lain. Cerita lain-lain. Dan semuanya ini menunjukkan banyak ni, bukan seorang dua. Jadi kalau kita nak kata pelawak ke apa, ramai benar sahabat pelawak. Nabi terlupa ni. Bapanya dia nak ayat gitunya. Bapa untuk apa? Ayat ni bukan untuk merendahkan Nabi, untuk tak ada maksud tu. Ayat apa yang memang telah berlaku. Dan ini semua menjadi panduan kepada kita. Sehingga kalau mengikut mazhab Zahiri kah, dia kata kena pasti hak tu lah, mengikut pasti hak berlaku kepada Nabi. Sujud-sujud sahwi ni tak ada, bukan dalam semua sembahyang, bukan dalam semua kesalahan. Hak mana kesalahan hak berlaku serupa dengan Nabi. Kalau kita berlaku lagu tu pada kita, baru sujud sahwi. Kalau hak tidak lagu tu, tak, kata dia. Kok tu pula dia lagi. Senang kalau lagu tu. Tapi iyalah, ini kaedah masing-masing lah, kaedah masing-masing. Ni kata kerana benda-benda ni ada sujud sahwi, ni kata kerana tinggal atau terlupa benda-benda ni. Jadi tak serupa tu, banyak pula berbeza pula. Lepas pada tu babun idza syakka fi thintain wa thalath. Kita berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam.